بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحاط بالأنوار من كل الأجانب وهيبات مولانا عظيم بنعلت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الكتاب الخامس سنن النسائي. سنن النسائي. قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى في أول سننه الصغرى المسماة بالمجتبى. Baik. Jadi insya-Allah sebelum kita menutup tirai cuti kita ni, kita akan habiskan 6 sunan lah. Itu berakhir dengan sunan Ibn Majah. Jadi pada malam ni kita baca satu hadis, iaitu daripada kitab Al-Kitabul Khamisu, kitab yang kelima, iaitu Sunan An-Nasa'i. Dan An-Nasa'i ni namanya seperti disebut Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i. An-Nasa'i ialah nisbah kepada kampung, nisbah kepada negeri dalam negeri daripada negeri Khurasan. Jadi An-Nasa'i nisbah kepada apa? Dia nisbah kepada Nasar. Nisbah kepada Nasar. Kemudian bila buat nisbah ditambahkan ya An-Nasa'i. Setengah mengatakan Nasawi. Ya an kal kursi zadul nasab wa kullu ma talihi kasruhu wajab. Dia ditambah apa? Nasar. Jadi apa? An-Nasa'i ialah nisbah kepada negeri yang berada di Khurasan. Negeri yang berada di Khurasan. Khurasan, ejaannya begini. Yang berada di mana? Di bumi Khurasan. Nasar. Jadi apa? Bila mana kampung tersebut, negeri di negeri Khurasan tersebut, di bawah taklukan negeri Khurasan, dinamakan beri apa? Gelarnya adalah Nasar. Nasar. Maka Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah berasal daripada kampung tersebut. Maka dinisbahkan kepada kampungnya. Tidak, misalnya ada Al-Qadahi, Al-Kalantani, itu semua nisbah kepada apa? Kepada watannya, kepada negerinya. Begitu juga Imam Abu Abdurrahman dinisbah kepada kampungnya An-Nasa'i. Kemudian kita kenali dengan Al-Imam An-Nasa'i. Dan kenapa dipanggil kampung tersebut kampung Nasar? Nasar ni asalnya Nisa. Nasar ataupun Nisa dengan makna perempuan. Kerana pada ketika pembukaan Futuhat pada zaman sahabat Ridwanullah Ta'ala alaihim, zaman sahabat kan buka kota. Maka para sahabat masuk dalam kota kampung tersebut, negeri tersebut lah. Negeri yang dipanggil Nasar tu. Masa tu tak panggil Nasar lagi. Masa itu belum dikenali dengan nama Nasar. Dia masuk tempat tersebut. Kemudian apa? Orang lelakinya lari. Lari orang lelaki. Tapi yang mempertahankan negeri tersebut adalah orang wanita. Faham tak? Maka sahabat datang, sahabat beritahu kepada belakang. Innahunna nisa. Innahunna nisa. Innahunna nisa. Jangan bunuh mereka. Kerana mereka ni hanyalah daripada kalangan wanita. Orang lelaki lari. Tinggal habis. Jadi tinggal apa? Tinggal orang perempuan.
maka dikenali tempat tersebut dengan panggilan apa? Kampung nisa. Ataupun nasa dengan makna perempuan. Maka daripada sinilah kampung tersebut mula dikenali dengan kampung ataupun negeri tersebut dikenali dengan negeri apa? Nisa ataupun nasa. Kemudian datanglah zaman para ulama keluar daripada kampung tersebut, maka diberikan gelaran An-Nasa'i, 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 nisbah kepada kampung ataupun negeri tersebut. Negeri tersebut yang mana kenapa diberikan nasa? Kerana pada zaman sahabat pembukaan kota tersebut, orang lelaki lari. Yang dikeluar hanyalah orang perempuan sahaja. Mereka yang berperang. Tapi para sahabat tidak membunuh. Kerana Nabi SAW melarang daripada membunuhnya perempuan. Naha an qatl nisa. Sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah Nabi SAW pernah tengok mayat daripada kalangan orang kafir yang mana mayat perempuan. Bukan Nabi SAW sedih dan Nabi SAW sebut apa? Jangan la taqtulun nisa. Jangan kamu membunuh akan perempuan. Jadi perempuan tidak dibenarkan untuk dibunuh melainkan pada beberapa bab sahaja. Jadi insya-Allah. Mahkamah? Hakim? Sabarlah, maksudnya dia melainkan pada beberapa bab. Seperti pada berzina. Hakim dia? Hakim bah. Kau hudud hakim. Hakim bah. Penjara. Maksudnya? Perempuan jadi ada masalah lebih. Tak boleh. Kita kena ketahui la yahilu li muslim an yahdura dama akhi illa bi ihda thalath. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk menumpahkan darah saudaranya melainkan dengan tiga. At-tayyibuz zani, seorang zina dengan cukup syaratnya. Wasayyibuz zani wa nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain maka diqisas balik. Dan watariku dini mufariqul jamaah, orang yang buruh ni orang pemberontak. Ataupun termasuk juga orang yang murtad, wala'iyadzubillah. Maka ni kelakuan yang tak banyak yang boleh dibunuh akan seorang, ditumpahkan darah. Jadi bukan sebarang boleh ditumpahkan darah. Jadi hari ni bukan Islamik punya hukuman, itu sivik. Sivik. Esok jawab di akhirat. Bila tahu ada ulama yang menghalalkan, kalau ada ulama yang menghalalkan dengan sebab-sebab yang tertentu, mereka menjawab di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi insya-Allah. Baik. Dan Al-Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah, dia selepas daripada zaman Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Sebab itu selepas daripada wafatnya Al-Imam Al-Bukhari, maka orang takkan pergi mencari lain daripada Al-Imam An-Nasa'i. Kerana itulah yang masyhur dan juga menjadi kepala ulama hadis ketika itu. Jadi sebab itu kata sebahagian para ulama, dapat yang kuatnya bahawa Imam An-Nasa'i tidak meriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari. Kerana tidak bertemu keduanya. Tak bertemu di antara Imam An-Nasa'i dan Imam Bukhari. Maka selepas wafatnya Imam Bukhari, orang tidak akan lari, tidak akan bertemu untuk mengaji ilmu hadis dengan sanad yang tinggi, melainkan jumpa dengan Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Hatta Al-Imam Az-Zahabi menegaskan, Al-Imam Az-Zahabi menegaskan bahawasanya Al-Imam An-Nasa'i kana ahfaz wa a'lam bil ilal min al-Imam Muslim. Imam Az-Zahabi mengakui dan menyebutkan bahawasanya Al-Imam An-Nasa'i lebih alim dan lebih hafalannya lebih kuat dan lebih banyak berbanding Al-Imam Muslim. Jadi ini menunjukkan pada kelebihan Al-Imam An-Nasa'i yang mana melebihi akan Al-Imam Muslim. Ini pendapat Al-Imam Az-Zahabi wa Subki rahimahumullah ta'ala. Az-Zahabi mengatakan Al-Imam An-Nasa'i kana ahfaz min Muslim. Lebih hafalannya lebih banyak daripada Muslim, wa a'lam bil ilal wal rijal. Lebih mengetahui dengan ilal hadis dan juga rijal hadis. Ini menunjukkan kepada kelebihan yang berada pada Imam An-Nasa'i. Dan Imam An-Nasa'i radhiyallahu taala anhu ardah, dia ada amalan yang dia buat dan dia tak pernah henti. Amalan untuk diri dia sendiri. Kana yuhafiz ala siyami Daud. Imam An-Nasa'i sangat mulazamah akan siyamu Daud. Apa siyamu Daud? Puasanya Nabi Daud. Kana yuftiru yawman wa yasumu yawman. Buka sehari, puasa sehari. Kerana itu Nabi SAW bersabda, ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud. Sekasih-kasih puasa kepada Allah Ta'ala, puasa apa? Puasa jenisnya Nabi Daud. Maksudnya kalau di antara puasa tiap-tiap hari dengan puasa Nabi Daud lagi afdal. Para ulama puasa Nabi Daud. Kerana itu yang masyaqqahnya di situ. Kalau tiap-tiap hari puasa, lama-lama akan terbiasa. Jadi rutin. Berbeza dengan puasa Nabi Daud. Hari ni kena puasa, esok tak puasa. Esok puasa, esok tak puasa. Esok makan, esok tak makan. Esok makan, esok tak makan. Menyebabkan apa? Berlaku masyaqqah. Sat makan, sat tak makan. Itulah tujuannya untuk melawan hawa nafsu. Itu para ulama menyebut afdal siyam ialah siyamu Daud.
InsyaAllah. Apa macam puasa Nabi Daud ni? Macam mana nak dapat fadilat puasa Nabi Daud? Macam puasa macam contoh dia puasa hari ni, esok dia tak puasa. Dia puasa hari ni. Lepas tu adakah yang hari pertama tu dia dah dapat fadilat puasa Nabi Daud? Ya, dia dengan niat. Walaupun hari ketiga dia tak puasa. Dengan niat. Dengan niat. Dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Mana dapat pahala tersebut dengan niat. Bukan syarat cukup banyak hari ke. Tak cukup syarat. Dengan niat dia memang nak buat puasa Nabi Daud. Ataupun kalau dia nak buat puasa Isnin Khamis, dapat pahala Isnin Khamis. InsyaAllah. Innamal a'malu binniyat. Macam puasa hari? Puasa hari pun sama juga. Puasa hari apa hukumnya? Hukumnya kata Al-Imam An-Nawawi, hukumnya adalah sunat. Puasa setahun. Melainkan hari-hari yang haram. Hukumnya sunat melainkan jikalau kita puasa setahun itu menyebabkan tinggal benda-benda yang lain. Tinggal menuntut ilmu, tinggal sembahyang duha, sebab tak larat, maka afdalnya tinggalkan puasa Nabi, puasa apa? Puasa dahari. Puasa setahun. Jadi yang dapat pahala dari boleh cukup setahun dulu lah. Kalau dah niat sehari tu dapat pahala. Tak. Mana kata kalau kita nak buat puasa dahari itu pada hari tersebut, kita dah apa? Diberikan pahala. Apa dah pahala puasa dahari. Walaupun esok dia tak dapat dah. Walaupun saya tak buat dah. Namal amalu biniyat. Dia yang nak niat. Iktibar niat dia. Boleh insya-Allah. Dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala seperti yang sebut, kana yuhafiz ala siyami Daud. Memang menjaga amalan siamnya Daud. Dan walau bagaimanapun dia ni orang yang kuat jimat. Sampai dituhmah akan dia bahawa dia ni mendatangi isteri daripada lubang belakang. Faham tak? Ini makna tuhmah orang yang tak bertanggungjawab lah. Tapi ala kulli hal Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah, dia memang orang yang kuat jimat kerana dia itu ada 4 orang isteri. Dan memang dia tidak pernah berpisah dengan 4 isteri. Jalan sekali. 4 isteri. Maksudnya bahawa tidak pernah berpisah dengan 4 isteri. Mana 4 isteri tu? Mana setiap kali beli perkara dia akan bagi pada 4 orang. Imam An-Nasa'i. Dan apakah rahsia Imam An-Nasa'i? Rahsianya nisbah hafalan dan juga nisbah kuat jimat adalah Imam An-Nasa'i apa? Mulazamah makan dan banyak makan daripada makanan ayam. Kuat makan ayam. Ad-duyukul kibar. Ayam yang besar, kemudian apa tu ishtara wa tusamman, kemudian digemukkan ayam tersebut. Bagi isi banyak, wa tu khassa, diputuskan apa? Apa nama kemaluan? Apa nama tu? Biji ya. Biji ayam tersebut. Dia tu khassa ni makna dipotong apa? Biji tu. Ada? Apa? Dikasih ya. Dia panggil dikasih ya. Dikasih yang panggil. Bila kita sebut dikasih, boleh dikasih mat? Ya. Ada. Macam kucing tu. Payah tak? Dan tak pastilah adakah maksudnya Kalau itik ada. itik, tapi kalau ayam ni tak pasti. Tapi mungkin adakah ayam yang dimasukkan di zaman dia macam mana, Allah alam. Tapi ala kulli hal Imam An-Nasa'i dia ni memperbanyakkan makan daripada Ayam. makan ayam, dan ini sebab bagi kekuatan hafalannya dan juga sebab bagi kuatnya jimat. Kerana Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Atibun Nabawi mengatakan di antara perkara yang menguatkan hafalan ialah makan ayam. Makan ayam dikuat hafalan. Tapi anda tengok Ustaz Nazrul syarah, dia kata bahawa ayam yang menguatkan hafalan ialah ayam yang tidak dicucuk. Kalau ayam dah mula dicucuk, itu maknanya penyakit lah. Ayam kampung lah. Ayam kampung lah. Tapi ada tengok setengah orang tak suka ayam kampung lah sebab dia bau. Setengah orang dia tak minat. Ha? Ayam anak tak makan. Dia tak makan lah ayam kampung. Tapi dia boleh tangkap ayam kampung tapi dia tak makan. Ini pelik sikit lah. Ayam ni sebenarnya menguatkan hafalan lah. Ini sebut Imam Ibnul Qayyim Al-Atibun Nabawi. No? Jadi hak ni yang dibuat oleh Imam Nasa'i sampai hafalannya lebih daripada Imam Muslim. Mana dia mula zaman makan apa? Ayam. Ada yukul kibar. Bukan ayam yang besar-besar. Bukan ayam kecil. Ayam apa ayam besar je betul. Ayam Belanda apa? Ayam Belanda ayam Israel. Ayam Belanda anak rasa ni. Mungkin anak. Asal ayam Belanda. Boleh cek tak? Siapa bawa handphone? Ada siapa bawa handphone tak? Duyukul kibar. Bawa tulis kataan ni. Ad-duyukul kibar. Ad-duyu ni jamak dik kan? Nama pun besar dah. Ad-duyukul kibar ni sifat. Kibar ni sifat dia. Boleh insyaAllah. Duyukul kibar. Ad-duyuku al-kibar. Dia ada tulis dah. Kalau tak ada, tulis ad-dikul kabir. Kalau tak ada, tulis ad-dikul kabir. Ada tak? Oh, mas semangat hari. Ayam yang kita makan ni banyaknya ayam cucuk lah. Cucuk ni sos sikit. Tapi kalau ayam kita beli cucuk ada. Oh, kalau kita beli ayam ni ayam ni ayam tak buat, tapi yang proses buat cucuk. Cucu. Proses cucuk sebab beli tempat ni ayam proses kau kadang. Kalau nak sedap lagi beli depan tu. Dekat Semua- dengan semua sungai. cucuk. Depan pada burger tu kan. Situ dia memang ayam persembelih. Kalau main awal tak ada, kalau main lambat jawapannya habis.
Naik apa kan? Ayam kampung. Ayam kampung lah. Ayam kampung. Ya dah. Ayam kampung lah. Boleh tu. Boleh. InsyaAllah. Tangkap ayam. Boleh. Masuk. Niat apa? Niat jadi Cik Imam An-Nasa'i. InsyaAllah. Dia ramai nak Ha? kena dua. Imam Bukhari dengan Imam Muslim dia tak dan. Tak sempat. Tak sempat dengan Imam Bukhari. Tak sempat. Imam Muslim. Tak, tak sempat jumpa. Tapi hampir sezaman. Kau tengok pada nisbah tarikhnya hampir sezaman. Tapi nisbahnya berjumpa kata sebahagian ulama, Imam An-Nasa'i tak berjumpa dengan Imam. Sezaman tapi tak jumpa. Tak jumpa. Ya. Tapi Imam Bukhari wafatnya terlebih dahulu. Nanti boleh rujuk tempat apa wafatnya Imam Bukhari bila. Dia dulu sebut tak wafatnya berapa? Ha? 204 kan? 204. Tengok betul. Cek betul. Jangan misbah tu. Imam Bukhari Bukhari 204. 204. Betul? Bukhari Wafat pada sama dengan ya sama Imam Syafi'i beranak. Jadi tapi tarikh dia ada nombor 204 sama 1200 Hijrah. 1200. Hijrah. Masih Maksudnya hijrah apa? 204. 204. Jadi Imam An-Nasa'i dia wafat 303. Jadi memang terdahululah Imam Bukhari wafatnya terdahulu daripada Imam An-Nasa'i. Jadi insya-Allah. Dan Al-Imam An-Nasa'i ni alaihi rahmatullah, dia pada akhir hayatnya dia berada di Mesir ya. Dia berada di Mesir. Kemudian pada dia bila duduk di Mesir, dia pun keluar kepada Ramlah dan dia keluar juga di Allahumma salli di Damsyik. Di Damsyik ni kita Syam lah. Kan daripada Mesir pun pindah kepada Syam. Jadi ni nak cerita sebab bagi kematiannya Imam Nasa'i ya. Cerita dia agak tragis. Ni tak pelik lah berlaku pada para ulama mati sebab menyebarkan ilmu. Contohnya Imam Ruyani alaihi rahmatullah, dia mati lepas mengajar. Dia duduk mengajar tu lepas dia mengajar tu Puak Ismailiyah bunuh dia. Sedangkan alim dia ni, alimnya Imam Ruyani dia kata kalau law ihtaraqat kutub Syafi'i la amlaituha min hifzi. Kalau terbakarnya kitab Imam Syafi'i aku boleh tulis balik daripada tangan aku. So dia semua di sini. Tapi orang yang bunuh. Tak ada dah kira. Faham tak? Puak Ismailiyah. Adapun Imam An-Nasa'i ni dia berlaku kisah yang agak tragis sebab bila mana dia keluar daripada akhir hayat dia daripada Mesir, dia pun keluar ke bumi Syam. Kenapa Pak? Dia apa? Ismailiyah. Ismailiyah. Oh, Ismailiyah. Ismailiyah ni puak Syiah. Puak Syiah. Dia puak Syiah. Dia panggil Syiah ni yang Ismailiyah ni yang kita panggil hari ni assassin. Assassin ni daripada otak dia lah. Assassin dia. Bunuh Assassin. Assassin ni maksudnya daripada puak-puak depa ni lah. Ninja. Asalnya sebab depa mana bagi apa? Membangkitkan orang untuk bunuh siapa yang depa nak. Depa pembunuh upahan. Mana mereka kata ni jihad fisabilillah. Jihad bila orang bunuh ni dapat syurga. Jadi puak-puak ni pun pekat nak cari syurga belakang lah. Pergi bunuh orang. Ekstrim lah. Banyak berlaku. Baik, ala kulli hal yang dikendaki oleh Imam An-Nasa'i bila keluar daripada bumi Mesir kepada bumi Syam. Dan Syam ni terkenal dengan apa? Anda sebut lupa fitnah sahabat, perang di antara sahabat, perang Siffin. Sayyidina Ali di mana? Di Kufah. Dan Syam siapa dia? Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu ajma'in. Jadi di antara dua ni ada berlaku perbalahan. Sebab tu di Syam ni mereka ni berlaku zaman Umayyah. Mereka ni melaknat Sayyidina Ali di atas mimbar. Melaknat Sayyidina Ali. Melaknat dan melaknat Sayyidina Ali di atas mimbar-mimbar mereka. Kerana pergaduhan di antara Muawiyah dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini memang berlaku perbalahan. Antara mereka sampai berlaku punya perang. Yang wafat padanya berapa? Lebih kurang dalam 100,000 orang manusia. Wafat maknanya mati meninggal dunia dalam perang tersebut. Bayangkan 100,000 tu bukan dengan bom. Tapi dengan pedang. Orang tak salah orang berarti. Ha? Berarti orang tak salah orang perang. Dah orang yang berperang. Bukan orang yang ni. Banyak orang yang jadi peliknya perang ni. Perang ni dia berperang. Azim lawan Ahmad berperang mana? Sampai kita letih. Tunggu dulu, rehat dulu. Faham tak? Letih. Sampai semayang sekali. Semayang sekali, kadang-kadang makan pun panggil sekali. Faham tak? Tapi mereka apa? Berbeza pada nisbah politik. Sampai menyebabkan berlakunya pembunuhan di antara sahabat Ridwanullah Ta'ala ni dan para tabi'in. Jadi lebih kurang dalam 100,000 nyawa tu korban sampai apa? Stopnya perang tersebut kata apa? Kalau kita sambung lagi, faham tak? Maka jawapannya orang Rom sedang menunggu kita. Orang sebelah Rom akan menunggu kita, maknanya akan cantah kita lah. Tengok dua-dua ni dah letih dah kata. Ala kulli hal,
Jadi Syam ni mereka sayang pada Muawiyah. Dan Kufah mereka lebih pada Sayyidina Ali. Jadi kalau nak bandingkan di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, bezanya langit dengan bumi. Faham tak? Bezanya langit dengan bumi. Ya, Muawiyah tu daripada kalangan sahabat radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau Sayyidina Ali nisbah dengan dia, itu bukan nisbahnya. Itu bukan bandingannya. Kerana Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu warḍah memang diangkat oleh baginda Nabi sallallahu dengan angkatan yang khas. Diberikan martabat, kan? Nabi tak sebut la yuhibbu illa mu'min wa la yubghidu illa munafiq. Sayyidina Ali ni Nabi sebut kalau siapa yang sayang pada dia, itu tanda dia orang beriman. Kalau benci pada dia, tanda munafik. Banyak lagi hadis. No? Yang paling hadis yang paling banyak memuji sahabat ialah siapa? Sayyidina Ali. Nabi puji sahabat kan? Paling banyak dipuji siapa dia? Mengikut riwayat adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Bila mana masuknya Al-Imam An-Nasa'i ke dalam kota Syam, maka dia mengarang kitabnya Khasa'is Ali. Khasa'is Ali makna kelebihan Sayyidina Ali. Kenapa dia karang gitu? Kerana dia melihat ramai sangat yang mengutuk dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Ikut dia tutup, jadi dia karang kitab Khasa'is Ali. Maka diberikan pada apa? Dibaca di mana? Di Syam. Lalu orang tanya, "Oi, hanya Ali je ada kelebihan, Muawiyah tak ada kelebihan ke? Halalil Muawiyati fadl?" Kata, tidak adakah bagi Muawiyah fadl? Maka kata Al-Imam An-Nasa'i, aku tidak menghafal baginya Muawiyah itu ada kelebihan yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan satu hadis. Iaitu apa? La ashba'allahu batnah. Allah tidak akan pernah mengenyangkan akan perutnya. Ni kisah ni sebab apa? Sebab Muawiyah ni penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil. Nabi bagi tahu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas kamu panggil Muawiyah. Dipanggil dia. Dia suruh menulis wahyu. Dia pun pergi panggil. Sedang duk makan. Muawiyah ni radhiyallahu ta'ala kata Imam Muslim Tarikhul Khulafa, awal-awal orang yang berkhutbah kena duduk. Tak ada nak berdiri. Saya kata gemuk sangat. Makan banyak. Awal-awal orang yang buat makanan yang pelik-pelik. Makan kunafah. Faham tak? Sayyidina Umar pernah tak bagi Sayyidina Muawiyah berjalan. Faham tak? Berjalan dengan ni. Berjalan dengan Sayyidina Umar nak uji dia. Dia berjalan ni dengan pakai lah kali peluh. Buang habis. Tinggal apa? Tinggal di antara pusat berlutut dia. Pasal berjalan, dia perlu cepat apa? Orang yang gemuk ni kalau berjalan cepat letih. Peluh. Nampak? Jadi orang yang memang gemuk. Sayyidina Nabi panggil. Dia kata, tengah makan ni ke tak? Faham tak? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, innahu mazala yakul. Sedang makan. Lepas lama tunggu pula setengah jam ataupun seumpamanya, panggil lagi sampai 3 kali. Abdullah bin Abbas duk pergi ulang alik di antara Nabi dan Muawiyah. Muawiyah tak habis makan lagi. Setengah jam, main lagi, duk makan lagi. Tak? Muawiyah ni duk makan lagi. Sampai duk ulang alik Abdullah bin Abbas. Faham tak? Dia duk panggil, ni Rasulullah panggil dia untuk tengok wahyu. Duk tengah makan lagi ni. Pergi balik. Faham tak? Sampai 3 kali. Sampai Nabi SAW sebut pada hadis, la ashba'allahu batnah. Perutnya ni perut yang tak reti kenyang. Dia bersungguh, mbak tak berhenti makan. Tak, makan. Ni orang yang memang kuat semua makan. Orang kuat makan, syarah fi ta'am. Memang kuatnya makan. Dia banyak. Awal-awal orang yang membuat bid'ah dalam makanan dia lah. Sayyidina Muawiyah. Kerana dia mencipta macam-macam makanan. Untuk apa? Untuk memenuhi perut dia. Faham tak? Ni betul dalam riwayat sebut. Dan ni bukan apa dia? Ni bukan satu kekejian. Ini benda yang halal yang Allah Taala beri beri kelonggaran untuk kita untuk makan apa yang kita nak selagi benda tu halal. Jadi makan banyak. Jadi kata Imam Nasa'i, sesungguhnya aku tidak menghafal kelebihan Muawiyah melainkan hadis ni. Hadis apa? Hadis Allah tidak apa? Pernah mengenyangkan akan perutnya. Akhirnya sinti tangan geng-geng Syam. Akhirnya apa? Ditarik akan Imam Nasa'i dan ditarik. Dikeluarkan di masjid lalu dipukul Imam Nasa'i ni sebab apa? Sebab ta'assub. Dipukul ni sampai apa? Sampai separuh mati, kemudian dikeluarkan daripada bumi Syam. Dalam tengah perjalanan dia wafat. Lalu dikuburkan akan dia Imam Nasa'i dalam ala khilafin bain ulama. Sebagai ulama mengatakan di Safa, di Bukit Safa di Mekah. Ada setengah ulama kata dikuburkan di Bukit Safa. Jadi kalau Bukit Safa tu dah lalu tu, mana kata apa? Dia sedang menziarahi Al-Imam An-Nasa'i yang dibunuh atas dasar apa? Ta'assub kepada sebahagian sahabat dan mencela sahabat yang lain. Faham tak? Jadi orang kata, kenapa kamu ni karang kitab apa nama Allah SWT, kitab kelebihan Sayyidina Ali? Dia kata aku karang kitab kelebihan Sayyidina Ali ni untuk apa? Untuk ahli Syam, yang mana banyak mereka di atas mimbar mereka melaknat Sayyidina Ali. Faham tak? Sebab itu cinta pada sahabat tidak ada masalah dan memang dituntut. Tapi jangan sampai merendahkan akan maqam sahabat yang lain.
Tambahan pula Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Sebab tu, kata Dr. Ali Jumaah, banyak kelebihan Sayyidina Ali tak terhingga banyaknya. Dan yang paling besar, hadis Nabi yang paling besar, kelebihan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sabda Nabi SAW, fi ma rawahu Ahmad fi musnadih, bahawasanya apa? Aliyyum ma'al haq aina ma da. Nabi sebut Ali itu bersama kebenaran di mana saja dia berjalan. Di satu buah kelebihan yang besar yang dibuat oleh Nabi SAW pada Sayyidina Ali. Jadi kalau ditanya di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah dalam masalah peperangan, siapa yang benar? Yang benarnya Sayyidina Ali. Faham tak? Yang benar adalah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Muawiyah kana ijtahada fa akhta'a fi ijtihadi. Sayyidina Muawiyah orang yang berijtihad lalu salah dalam ijtihad, maka Allah Ta'ala akan memberikan bagi Sayyidina Muawiyah sebanyak 1 pahala. Kerana apa? 1 pahala kerana ijtihadnya, dia sudah cuba untuk berijtihad. Sayyidina Ali dapat 2 pahala. Kerana ijtihad dan kerana benarnya dalam melakukan ijtihad. Tapi disebabkan ni, sampai setengah riwayat dibaca, ditariknya kemaluan Imam Nasa'i. Orang tarik sampai keluar masjid. Bukan tarik di mana? Tarik dari kemaluan. Tarik sampai keluar. Dipukul sampai separuh mati. Kemudian apa? Dikeluarkan daripada bumi Syam dan keadaan separuh mati, kemudian mati di tengah jalan. Katanya di dalam sebahagian riwayat, kuburkan di Jabal Safa. Faham tak? Jadi, adakah bagi Sayyidina Muawiyah itu ada kelebihan? Dia ada kelebihan. Kelebihan secara umumnya sebagai seorang sahabat, ya ada. Adapun kelebihan secara khusus, itu datang beberapa hadis yang tidak selamat daripada kritikan. Adapun la asba'allahu batnah ni, apa Nabi sebut? Allah takkan kenyangkan perut dia. Macam mana ni? Sebahagian ulama menyebutkan bahawa Allah tidak akan mengenyangkan akan perut dia, dengan makna itu satu doa sebagai doa rahmat. Kerana dengan makna, kata Syekhul Alam Syajidi, dengan makna apa? Sebagian ulama menanggung kurangnya makan. Nabi mendoakan dia supaya kurangnya makan. Bila kurang makan, maka tidak akan kenyang. Satu. Ataupun orang yang mana tidak kenyang di dunia akan kenyang di akhirat. Orang yang kenyang di dunia akan lapar di akhirat. Maka Muawiyah termasuk daripada orang ini. Namun ala kulli hal, kalaulah kita kata Nabi doa keburukan untuk Muawiyah, Allah tak bagi perut dia ni kenyang. Kalau kita kata Nabi doa keburukan atas dia, jawapannya ada hadis lain yang Nabi menyebut, mana-mana lelaki yang aku doa keburukan atasnya, maka ya Allah jadikanlah keburukan itu kebaikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan jadi rahmat bagi seluruh alam. Maka doa atas Muawiyah menjadi doa bagi Muawiyah. Doa keburukan atas Muawiyah menjadi doa kebaikan bagi Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Imam Ibn Hajar ada kitab Tathhirul Janan. Tathhirul Janan makna apa? Membersihkan hati daripada kritikan ala Muawiyah bin Abi Sufyan. Dibersihkan segala apa? Kritikan-kritikan di atas Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi sahabat-sahabat ridwanullah ta'ala jangan dikatakan perkara yang berat-berat. Supaya apa? Supaya tidak berlaku fitnah. Mana kita tutup mulut. Kalau berlaku para sahabatnya, tutup mulut. Ceritanya boleh. Namun, tidak boleh kita menghukum di atas sahabat dengan apa yang tidak dibenarkan. Orang sahabat ni, anda dah cerita panjang dekat depa ni. Berapa ni? 3 kali 3 kali rakaman. Sebanyak sejam setengah. Perangan sahabat tu tak lama lah, sejam setengah. Ada rakaman tersebut. Dan cerita secara panjang lebar berkenaan dengan perang sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, dan menyatakan setiap bagi mereka itu ada uzurnya masing-masing. Kenapa Muawiyah dengan Sayyidina Ali berperang? Itu semuanya ada ijtihad. Semuanya berfikiran masing-masing. Faham tak? Semuanya ada ijtihad masing-masing. InsyaAllah. Wa man ladhi baina as-sahabati syajar numsiku anhu wa nara al-kulla tajar. Wa ma jara baina as-sahabi naskutu anhu ajra al-ijtihadi yathbitu. Apa yang berlaku di antara sahabat kita tutup mulut. Selepas daripada kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Baik. Itu secara ringkas. Bismillah. Kemudian berkenaan dengan kitab Al-Imam An-Nasa'i radhiyallahu ta'ala anhu, apa dia kata? Qala al-Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala fi awal sunanihi, awal sunannya, as-sughra, sifat. As-sughra apa? Sifat bagi sunan. Sunan mana? Sunan yang kecil. Yang kecil, al-musammati, yang diberi nama apa dia? Bil mujtaba, betul tak? Yang diberi nama apa? Dengan al-mujtaba. Baik. Pertama sekali, selepas kita menyebutkan tentang musannif sedikit sebanyak, ada nak menyebut berkenaan dengan kitab.
Al-Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah mengarang Sunan Kubra pada mulanya dulu. Al-Imam An-Nasa'i pada mulanya dia mengarang Sunan Kubra. Mengarang apa Syekh? Al-Imam An-Nasa'i pada mulanya dia mengarang As-Sunanul Kubra. Mana dimasukkan hadis yang banyak dan dicetak hari ni. Dan tak ingat berapa jilid. Tadi tengok dah tadi. Mana dicetak. Mana Imam An-Nasa'i memasukkan banyak hadis. Sunan maksudnya apa? Sunan maksudnya apa, Mat? Kitab boleh Sunan tu. Ha? Yang menghimpunkan hadis. Hadis fiqh ya. Jadi Sunan Al-Kubra ni mana kitab yang besar yang mana dihimpunkan berbagai hadis. Lalu bila mana Al-Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah mengarang kitab ini, lalu dia bertemu dengan penguasa Ramlah, penguasa kota Ramlah. Ini disebut oleh Dr. Rifa'ah Fauzi dalam kitab Tatbiq Mustalahil Hadis. Bila mana diberikan kitab tu, kitab Sunan Kubra tu kepada penguasa Ramlah, penguasa tengok, dia pun tanya pada Imam An-Nasa'i, adakah semua dalam kitab kamu ni hadis sahih? Maka kata Imam An-Nasa'i, la. Bukan semua ni bah, dalam kitab-kitab ni adalah kitab hadis yang sahih. Bukan hadis apa? Hadis yang sahih. Dimasukkan juga hadis yang dhaif dan dimasukkan juga dalam Sunan Kubra. Maka bila mana ditanya, adakah semua ni kira hadis sahih belakang? Dia kata tak. Maka Imam An-Nasa'i mengambil langkah yang kedua. Dia pun meringkaskan kitab Sunan Kubra tersebut. Dibuang segala hadis yang apa? Yang dhaif. Faham tak? Dibuang segala hadis dhaif, maka jadi apa? Dia buat ringkasan dipanggil apa? Sunan As-Sughra. As-Sughra tu diberi nama apa? Nama yang khusus apa? Namanya Al-Mujtaba. No? Al-Mujtaba. Kubra ke tu? Sebab tu Imam An-Nasa'i bila dia pegang kitab Al-Kubra, kemudian dia diberikan kitab tersebut kepada penguasa Ramlah, kota Ramlah. Lalu penguasa tanya, semua hadis sahih ke? Dia kata tak. Maka timbul pemikiran di sini dia untuk buat langkah kedua, meringkaskan ambil hadis yang sahih pada pandangan Imam Nasa'i. Pada pandangan dia. Dia ambil, kemudian dia buatkan pula kitab yang ringkasan bagi Kubra. Yang dipanggil Sughra. Lalu dia beri nama yang Sughra tu dipanggil apa? Namanya Al-Mujtaba. No, Al-Mujtaba. Mana Al-Mujtaba, Mat? Al-Mujtaba ni maksudnya ai istaba, ai ikhtara wastafa. Dengan mana Al-Mujtaba, dengan mana yang terpilih. Apa maksud terpilih, Mat? Yakni apa? Dia memilih akan hadis-hadis yang terpilih daripada Sunan Kubra, nisbah daripada sanad. Faham insya-Allah, Mat? Baik. Boleh baca dua wajah. Pertama Al-Mujtaba, dan boleh juga dibaca dengan Al-Mujtana. Boleh baca dengan ba dan boleh baca dengan nun. Dan dua-dua maknanya lebih kurang. Kerana Al-Mujtana dengan jana. Jana ni maksudnya apa? Apa kalau pokok tu kan? Buah tu apa? Petik. Al-Mujtaba dengan makna terpilih, Al-Mujtana dengan makna yang dipetik. Jadi kedua-dua makna mutaqaribani. Ialah hampir. Insya-Allah, Mat. Laju sangat ke, Mat? Pening ke? Tak, kita cerita mukadimah. Insya-Allah. Jadi nak ulang balik. Ini surah dengan mana ringkasan daripada apa? Kubra. Al-Kubra. InsyaAllah. Dan bila orang sebut, dan kita akan sebut Rawahun Nasa'i, betul tak? Rawahun Nasa'i. Kata para ulama, iza qila Rawahun Nasa'i fal muradu bihi sughra. Kalau orang dah sebut dalam kitab kan, Rawahun Nasa'i. Muradnya apa? Muradnya yakni di dalam kitab As-Sughra. Bukan dalam kitab Al-Kubra. Muradnya apa? Dalam As-Sughra. Kerana itulah Al-Munsaraf ilaihi inda al-itlaq. Itu yang apa? Pergi ketika berlakunya itlaq. InsyaAllah. Boleh jelas insyaAllah? Iza qila rawahu an-Nasa'i fal muradu bihi As-Sughra. Bukan. Bila orang sebut rawahu an-Nasa'i, meriwayatlah akan hadis ni oleh Nasa'i. Muradnya Kubra ke Sughra? Muradnya dalam Sughra. Bukan di dalam Kubra. InsyaAllah. Nisbah sanad. Nisbah sanad, yakni sanad yang sahih pada pandangan Al-Imam An-Nasa'i. Maksudnya ada juga hadis yang ulama kata dhaif. Ada juga ulama kata hadis ni dhaif. Itu sebab apa? Kamu kata tadi hadis sahih. Hadis sahih mengikut piayawan syarat bagi musannif. Musannif melihat bahawa hadis dhaif.
Musannif melihat itu hadis sahih. Tapi ada ulama yang tidak menerima itu hadis sahih. No? Kembali kepada syarat Imam An-Nasa'i lah. Mana syaratnya itu bahasanya kullu man lam yujma' ala tarkihi masalan dan sebagainya. InsyaAllah. Boleh? Dan berkenaan dengan Al-Mujtaba ataupun Al-Mujtana ni, hanya ada seorang saja yang sama kitab ni dengan Al-Imam An-Nasa'i. Kerana Al-Imam An-Nasa'i ni, bila dia mengarang kitab Al-Mujtaba ni, dia karang sebelum sikit daripada keluar Mesir. Dia sebut dia Mesir, keluar kepada Syam, kemudian Syam keluar kepada, mati di tengah jalan, kemudian ditanam di mana? Di Safa. Sebelum daripada keluar daripada Mesir tersebut, sebelum sikit keluar tu, siaplah kitab Al-Mujtaba. Maka tidak ada orang yang meriwayatkan secara sama daripada Al-Imam An-Nasa'i melainkan seorang saja. Iaitulah Al-Imam Ibn Sunni. Ini insya-Allah untuk akhir kitab kita akan baca kitab dia Ibn Sunni. Inilah satu-satunya anak murid yang meriwayatkan dengan sama daripada tok guru kitab Al-Mujtaba. Dia seorang je yang mendengar. Adapun kitabnya Al-Kubra tu memang ramai yang mendengar kitab daripada tok guru. Tapi yang mendengar As-Sughra ni hanyalah Al-Imam Ibn As-Sunni sahaja. Kerana dikarang sebelum sikit keluar daripada bumi Mesir. Lepas tu bila pergi bumi Syam, habislah. Kena sebab. Nak pasal apa? Pasal berlaku kes politik. Dia politik, yang ni politik sahabat. Kita akan buat ni. Ini Sughra. Ibn Sunni meriwayatkan As-Sughra. Dia insya-Allah. Baik. Dan akhir sekali berkaitan dengan Allah masukkan kitab ni, di antara kelebihan kitab ini iaitu Al-Imam Al-Maqdisi menyebutkan bahawasanya sebahagian ulama iaitu Abul Hasan bin Khadr As-Suyuti menyebutkan aku telah bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Di hadapan Nabi tu banyak kitab-kitab. Banyak kitab di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, ila mata wa ila kam haza yakfi. Dia berkata kepada Al-Imam Al-Hasan bin Khadr As-Suyuti, sampai bila kamu ni mencari kitab sana, kitab sini, kitab tu, kitab ni? Haza yakfi. Ini sudah memadai bagi kamu. Maka kata tengok Al-Imam Al-Hasan As-Suyuti, dia pun tengok, oh inilah namanya kitab Sunan An-Nasa'i. Nama Nabi SAW mengisyaratkan apa? Memadai bagi seorang dengan Sunan An-Nasa'i. InsyaAllah. Ini banyak berlakulah kepada para ulama dalam memuji kitab-kitab mereka. Contohnya Imam Al-Ghazali kan. Imam Ghazali karang kitab. Ada sebagai orang soleh mimpi Imam Ghazali pegang kitab. Bahawa Nabi SAW suruh baca kitab Imam Ghazali. Baca kitab Imam Ghazali. Faham tak? Banyak lagi kitab-kitab yang mana mengikut daripada mimpi-mimpi orang yang soleh. Kitab itu telah diirsyad oleh diri Nabi SAW. Ini Burdah. Burdah pun Nabi suruh baca. Nabi dia tak buat lagi majlis Burdah. Burdah pun Nabi SAW suruh baca. Wahabi jaya. Wahabi tak? Wahabi ikut Wahabi lah. Kalau Wahabi tak percaya apa? Sebab dia tak ada berkaitan akidah pun. Faham tak? Dia cuma cerita untuk memuliakan kitab. Tapi bukan adakah makna cerita tu untuk memuliakan kitab dan merendahkan kitab lain. Tak ada. Itu cuma hanyalah hikayat dari riwayat. Yang ni bahawa dengar dan percaya dengan dia. Atas sebab apa kita percaya? Kerana riwayat daripada ulama. Adakah makna berkaitan dengan tu hukum syarak? Tidak ada. Kan ada cerita hampir setiap kitab tu ada orang-orang yang soleh mimpi akan berlakunya apa irsyad daripada Nabi SAW. Itu tak jauh. Itu tak jauh. Dan setahu ana Wahabi pun tidak ada masalah dengan mimpi-mimpi ni. Bukan mimpi kita. Dan bukan juga mimpi dia. Mimpi para ulama. Tidak masalah pun. Faham tak? Baik, insya-Allah. Baik, kita baca hadis tersebut. Qala kitabut taharah. Ini pada kitab yang pertama sekali, hadis yang pertama ialah kitabut at-taharah. Ta'wilu qawlihi ta'ala, iza qumtum ila salati. Bagi dua. Iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi. Boleh insya-Allah. Bab kitab yang pertama, kitabut taharah. Kitab taharah. Sebelum ni sebut apa? Kitabut taharah ke bab sebenarnya? Sebelum bab kan? Tapi bila mai dekat kitab Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i mengibaratkan dengan kitab. No? Kenapa dia ibarat dengan kitab? Li'idhami apa?
muhtawa. Kerana banyaknya isi kandungannya, maka dia ibaratkan dengan kitab. Kan orang kata kita baca kitab fiqh tak? Dia tulis kitabus solah. Tu kitabus solah. Tulis babus solah. Tak. Dia ibarat dengan kitab kerana banyak isi kandungannya. Banyak dalam tu. Kan kitabus solah kan panjang. Jadi bila sebab panjang tersebut, maka dia ibarat dengan kitab. Bukan dia ibarat dengan bab. Tapi kalau kita sebut babul wuduk ke kitabul wuduk? Kita sebut babul wuduk. Kerana bab wuduk tidak sepanjang berbanding dengan kitabus solah. Solah panjang. Kenapa tu? Kerana banyak isi kandungannya. Jadi insya-Allah. Qala ta'wilu qawlihi ta'ala. Baik, apa makna ta'wil? Insya-Allah. Tepa melengahkan bahasa. Ta'wil ini di sisi para ulama al-mutaqaddimin, at-ta'wil dan at-tafsir dengan makna yang sama. Maka ta'wil dengan makna apa? Tafsir. Di sisi para ulama mutaqaddimin, ta'wil dan tafsir itu ialah sama. Tidak ada perbezaan sekalipun. Jadi murad sini ta'wilu qawlihi ta'ala ay tafsiru qawlihi tabaraka wa ta'ala. InsyaAllah. Adapun di sisi mutaakhirin ya ada perbezaan di antara ta'wil dan juga tafsir. At-tafsir masalan disebut dalam Faidul Khabir wa khulasatut taqrir bahwasanya at-tafsir ialah al-qat'u 'ala Allah. Itu putus di hati Allah Taala. Memang muradnya Allah begini, itu tafsir. Dan murad Allah daripada kalamnya Allah ialah ini. Adapun takwil ialah tidak ada unsur qata' 'ala Allah. Maknanya apa? Barangkali maknanya begini. Kalau barangkali maknanya begini, itu dipanggil takwil. Macam thumma stawa al-'arsy. Kenapa kita panggil takwil? Kerana barangkali murad daripada istawa ialah istawla. Istawa dengan mana? Istawla. InsyaAllah. Boleh mat? Angkat kita. Dia? Daripada mana yang kata kotak Allah ni? Kotak Allah tu tengok Faidul Khabir. Orang baca. Dia bukan Faidul Khabir, sebenarnya dalam Nahjut Taisir. Syarahnya sudah ada. Kemudian dihasyiahkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Muhammad ke Sayyid Alawi? Sayyid Muhammad asal. Baik. Idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum al-marafiq. Siapa tak bisa dengar ayat Quran ni? Satu tak bisa dengar. Ayat Quran ni cerita tentang apa ni? Ayat ni surah Maidah. Ayat 6. Menceritakan tentang berwuduk, kefarduan berwuduk. Kefarduan apa Syekh? Kefarduan berwuduk. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ada dua qiraah. Idza qumtum, apabila berdirilah oleh kamu ila salah, kepada sembahyang, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah oleh kamu wujuhakum, akan muka kamu, wa aydiyakum ila al-marafiqi, dan tangan kamu kepada apa? Kepada apa je? Kepada dua siku. Kepada siku lah. Al-marafiqi, kepada siku. Baik, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maka al-Imam An-Nasa'i mengatakan bab tafsir firman Allah taala iza qumtum ila salah. Baik, iza qumtum ni macam apa? Apabila berdiri oleh kamu. Faham tak? Apa makna berdiri sini? Kata para ulama, qumtum ay aradtum al-qiyam. Aradtum al-qiyam. Apa maksud? Apabila berdiri kamu, yakni apabila nak berdiri. Apabila nak berdiri kepada sembahyang. Apabila aradtum al-qiyam ila as-salah. InsyaAllah. Aradtum al-qiyam. Kehendak oleh kamu akan berdiri. Boleh insyaAllah.
Baik, dia sebab apa kita takdir begini? Kerana ada sebab dia cerita lawak diceritakan oleh ulama nahwu ni. Ada sebahagian orang ni qumtum ni fi'il apa? Fi'il apa ni? Madhi ke mudhari' ke amar? Qumtum tu fi'il madhi mudhari' amar. Ha. Fi'il amar ha. Fi'il apa? Ding. Fi'il madhi Ahmad. Fi'il apa? Mati. Fi'il madhi. Sebab apa kata fi'il madhi? Qumtum fa'altum. Fa'altum fi'il apa? Fi'il madhi. Faham tak? Fa'alta, fa'alti, fa'altuma, fa'altum. Jadi fi'il madhi maksudnya apa? Telah. Ada sebagian orang bila mengaji bahawa bahasa Arab terus tatbik pada Quran. Apa yang dia buat? Orang kata, oh kami ni, geng kami ni, geng kau sekampung kami ni, apa dia? Lepas mayang baru ambil wuduk. Lepas semayang baru ambil wuduk. Bukan wuduk sebelum semayang, tak. Mayang jangan ada wuduk. Lepas mayang baru ambil wuduk. Pasal apa ni? Qumtum. Apabila kamu telah berdiri kepada sembahyang, yakni telah melaksanakan sembahyang. Jadi apa? Senang. Ni jawapannya apa? Maka ditegur oleh para ulama nahwu kata iza bila masuk pada fi'il madhi, maka fi'il madhi akan bertukar pada fi'il mudhari'. Maknanya tu akan bertukar pada fi'il mudhari'. Apabila kamu berdiri, yakni kamu akan berdiri. Dengan makna kamu nak berdiri kepada apa? Sembahyang. Jadi jangan buat perangai. Sila ambil wuduk sebelum sembahyang. Jangan ambil wuduk lepas sembahyang. Tak sah begitu tu. Habaq dekat tu, hak duk mengaji nahwu sekerat tu, jawapannya wajib balik dia qadha sembahyang. Siapa suruh tafsir Quran dulu? Nah, tak cik. Jadi insya-Allah. Iza qumtum ila salah. Apabila kamu berdiri kepada sembahyang. Murad di sini apa? Kalau ikut zahir ayat Quran, mana wajib berwuduk bagi tiap-tiap kali sembahyang. Dan ini pada permulaan Islam. Pada Islam dulu, 5 mayang, 5 lah kali wuduk. Dulu pada permulaan Islam. Kemudian dinasahkan akan perkara tersebut. Mana dulu kalau nak buat tak kira lah. Maghrib, walaupun tak batal lagi wuduk, Isyak kena apa? Berwuduk semula. Itu pada permulaannya Islam. Namun, Nabi SAW melakukan nasakh. Nasakh ni apa? Dibuang hukum tu diganti dengan hukum baru. Kerana Nabi SAW pernah sembahyang 5 waktu dengan satu wuduk. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak dengan satu wuduk. Dengan apa? Satu wuduk memang tidak dibuat wuduk ulangan. Bermaksud apa? Kata para ulama, Nabi buat li bayanil jawaz. Maknanya tak wajib untuk kita apa? Mengulang wuduk untuk ulangnya sembahyang. Jika kalau belum batal. Faham tak? InsyaAllah. Maka basuhlah akan muka kamu dan tangan kamu kepada mana? Kepada siku. Baik, siku masuk tak? Masuk. Masuk dalam wuduk. Jawapannya masuk kerana apa? Kerana perbuatan Nabi SAW. Dibayankan oleh perbuatan Nabi. Sebab kalau kita mengaji nahwu, ila ni dia tak masuk muraya. Ila tidak masuk akan muraya. Mana ila tak masuk muraya? Kalau kita sebut masalah ana min Qadah ila Kelantan. Saya daripada Kedah kepada Kelantan. Masuk tak Kelantan? Kata ulama tak masuk. Kerana ila tidak masuk muraya. Tapi kenapa kata siku masuk juga? Siku masuk kerana ditunjuk oleh baginda Nabi SAW membasuh akan sikunya sekali. Andai kata boleh tidak basuh siku, nescaya pastilah dibuat oleh Nabi walaupun sekali. Tujuannya buat li bayanil jawaz. Tapi Nabi tak buat. Maka menunjukkan al-ilal marafiq dengan makna kata sehingga siku, yakni masuk siku bahkan wajib dilebihkan atas kaedah ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu bahasa kita. Bisanadi ilaihi tadi bisanadi ba ta'alluq nama. Ba. Tak ada bahasa. Jadi arwi Arwi. Saya riwayat dengan sanad kepadanya al-Imam an-Nasa'i. Qala akhbarana Qutaibah bin Sa'id. Bagi tak? Tak ada kan? Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah. Kemudian qala haddathana Sufyan. Sufyan dia ai tanda sikit bin Uyainah. Dan Sufyan ada dua. Sufyan bin apa? Uyainah. Sufyan dua, Sufyan Ats-Tsauri ataupun Sufyan bin Uyainah, dan kedua-duanya adalah thiqah. Sufyan bin Uyainah. InsyaAllah.
Ani Zuhri. Ani Zuhri ni ma'ruf ini apa? Ani Zuhri apa? Syihab Az-Zuhri. Ini awal-awal orang yang apa? Menghimpunkan akan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang apa? Yang mula-mula menghimpunkan akan hadis yang mana telah dia mana pi kepada negeri-negeri minta hantar surat. Faham tak? Contohnya awal orang-orang yang mengumpulkan apa? Mengumpulkan mushaf berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan disambung pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Betul tak? Tapi bila berlakunya pembukuan hadis, lebih tepat apa? Ibarat pembukuan hadis. Berlaku pembukuan hadis, mana hadis diletakkan dalam kitab, berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang orang bawah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang apa? Yang buat kerja ni, kerana Sayyidina Umar bukan dia yang buat. Itu ni Az-Zuhri. Apa dia? Orang-orang yang mana awal-awal yang membukukan kitab hadis. Awalu jami'il hadis wal athar Ibnu Shihab al-Amir lahu Allah. Insya-Allah. Baik. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسنا أبو هريرة قد تقدم معنا ده كثير جدا. Kita telah huraikan sina Abu Hurairah banyak kali lah. Terlalu banyak kali. Tidak mak? Kan sekali baru. Banyak. Terlalu banyak kali ya. InsyaAllah. Nama dia apa? Nah, dah banyak kali kita tanya lah. Nama dia apa mak? Banyak sampai terlupa. Banyak sampai terlupa. Maksudnya banyak apa ni? Banyak khilaf ke? Ke banyak apa? Banyak sangat nak masuk dalam otak. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ukhtulifa fi ismihi ala 30 qawla. Berlaku khilaf di kalangan para ulama apakah nama Abu Hurairah. Kerana Abu Hurairah bukan nama, itu kunyah, gelarannya. No, kita lebih kurang bagi kunyah ni maksud bismi abin au ummi, gelarannya lah. Yang dipa ab au Namanya itu berlaku khilaf di kalangan para ulama ala 30 qawlan, 30 pendapat. Khilaf di antara ulama 30 pendapat. Berapa pendapat? 30. Siapakah nama Sayyidina Abu Hurairah? Pendapat yang kuat yang dipilih oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah iaitu Abdul Rahman bin Sakhr. Tidak bagi tahu dulu. Abdul Ar-Rahman ibn Sakhr. Abdul Rahman bin Sakhr. Inilah nama bagi Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan nama Abu Hurairah saya sebut nama bapak kucing. Kerana apa? Pada Sayyidina Abu Hurairah suka bermain dengan kucing. Kemudian satu hari apa? Kucing tidak ada. Nabi tengok tak ada kucing ada. Nabi pun tanya, "Ainal hirrah ya Abu Hurairah?" Di manakah kucing wahai bapak kucing? No, dia suka bermain dengan kucing. Kucing apa? Kucing kecil lah. Insya-Allah. Bin Sakhr. Sakhrin. Sakhra. Insya-Allah. Wa min manaqibihi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Bahwasanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala akan bertasbih dengan apa? Dengan tasbihnya sendiri. Tasbih itu bilangannya sebanyak 1000. Barulah dia akan tidur. Ini daripada sahabat yang mana kuat berzikir. Jadi kepada orang kata tasbih itu bid'ah, sahabat. Sayyidina Abu Hurairah dia ada apa? Dia ada tali dia. Dia ada tali dia. Kalau sebelum nak tidur dia akan tarik tu 1, 2, 3 sampai apa? Habis 1000 baru dia tidur. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warda kathiral ibadati wa kathiral ilm. Banyak ibadat dan banyak ilmu. Dan Sayyidina Abu Hurairah pernah menceritakan berlaku kepadanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar. Apa dia yang berlaku? Bahawasanya Sayyidina Abu Hurairah kata, "A'zamu musibatin waqa'at li salas." Sebesar-besar musibah yang berlaku pada aku, paling besar ni 3 perkara. Yang pertama wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana wafatnya kekasihnya Sayyidina Abu Hurairah. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Berlaku pembunuhan Sayyidina Uthman. Yang ketiga apa? Al-Mizwat, itu kurma. Bukan biji bekas kurma. Kata orang tanya apa maksud bekas kurma ni wahai Abu Hurairah? Dia kata bekas kurma ni dulu Sayyidina Nabi tanya kepada aku dalam satu musafir, "Wahai Abu Hurairah, adakah kamu ni ada tak makanan?" Dia kata ada Rasulullah. Tamrun fi mizwat. Mana satu tamar dalam bekas kecil. Kita buat mai. Dalam tu ada berapa tamar? Tak banyak. Maka diberi pada Nabi SAW. Maka bagi dia tengok. Nabi berkata, panggillah apa? Tentera masuk pada kita 10. Anak, jangan masuk semua, 10. Lalu dia letakkan. Masuk 10. Ambil makan. Makan. Kata Sayyidina Abu Hurairah, aku tengok lepas depa keluar dah kenyang, tengok masih sama tamarnya ada di dalam tempat tersebut, tempat bekas kecil tersebut, walhal tentera tu dah keluar. 10 masuk 10 sampai habis. Sampai sebab Sayyidina Abu Hurairah ni masa tu tengah lapar. Hak tu je ada. Dia pun takut. Oi. Bagi semua ni 10 ni. Tak apalah. Nabi panggil. Faham tak? Akhirnya Allah Taala tunjukkan mukjizat.
No, ni sebab apa? Sebab Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu tidak iktiraf. Ya Rasulullah ni sikit ni ya Rasulullah. Tak cukup ni. Kalau dia iktiraf, nescaya apa? Tidak zahirlah mukjizat Nabi. Ada seorang sahabat lain dia apa? Nabi pun minta apa? Nabi suka makan apa? Zirok. Apa dia zirok tu apa? Lengan lengan macam bahagian depan lah, kaki bahagian depan. Lengan apa? Lengan kambing. Oh, jadi Nabi minta zirok. Nabi minta zirok. Mai bagi zirok. Sahabat pun bagi. Nabi minta lagi. Lepas habis minta lagi. Lepas habis minta lagi. Kata ya Rasulullah, kam li syati min zirok. Satu kambing ni berapa banyak? Kata dia punya lengan ni. Faham tak? Macam dah lebih 4 dah ni kata ni. Faham tak? Faham tak? Kata bagi dia macam lau sakatta. Nabi sebut kat dia. Kalau lah hang diam. Jadi kalau lah hang diam, aku minta. Faham tak? Sampai kiamat pun takkan habis. Tapi kerana kamu ini iktiraf kepada aku, maka apa? Tidak zahirkan mukjizat. Ini bisa mengajar adab kepada sahabat. Ni hadis ni keluar kat Imam Tirmizi dalam Syama'il. Hak ni pula, Sayyidina Abu Hurairah kata tak iktiraf. Duduk diam. Tengok. Akhirnya apa? Memang tamar tersebut dia boleh tengok habis semua tentera makan. Tinggal dia dengan Nabi. Dia makan. Nabi suruh dia makan. Sampai kenyang, barulah Nabi makan. Dia kata Nabi SAW sabda pada Sayyidina Abu Hurairah, kamu nak makan, makanlah. Tapi jangan tuang. Kalau kamu tuang, hilang. Dan ataupun habis. Jadi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, ketika mana berlaku pembunuhan Sayyidina Osman, ni, geng-geng daripada kalangan munafiqin masuk ke dalam bumi Madinah. Lalu apa? Kita kata merompok rumah Madinah apa? Bukan merompok ni apa? Masuk secara terang-terangan ni apa? Ini merompok tak? Ceroboh rumah-rumah sahabat radhiyallahu ta'ala ni. Di antara rumah dia ceroboh ialah rumah Sayyidina Abu Hurairah. Maka ni geng-geng ni pakak ambil beli. Ni bekas tu. Tuang. Bila tuang tu akhirnya jatuh. Maka apa? Jatuh tinggallah hak ni ada 2-3 buji tamar sahaja. Maka Sayyidina Abu Hurairah kata, kalaulah dibiarkan saya kekal sampai kiamat. Dia boleh diberikan pada anak cucu. Jadi sebab kau dituang dan Sayyidina Abu Hurairah kata aku ni dah makan lebih kurang 200 wasak. Lebih kurang 200 kilogram. 200 kilogram dah makan tamar tersebut. Ini mukjizat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejap boleh rasa sikit. InsyaAllah. Tapi itulah puak-puak yang mana? Munafik ni. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها 3 فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده إن شاء الله. Baik, anda terjemah dulu satu-satu, nanti kita akan huraikan. Apabila sedar ataupun terjaga. Apabila terjaga salah seorang dari kamu daripada tidurnya, min naumihi, daripada tidurnya, nya ahadikum, fala yaghmis, maka jangan celup. Di la ni la apa ni? La nahi yang beramal, faham je? Maka jangan celup akan tangannya ahadikum. Jangan celup di mana? Fi wudu'ihi, dalam apa dia? Air wuduknya. Mana air yang nak dibuat berwuduk. Air yang nak dibuat berwuduk. Hatta, sehingga yaghsilaha, sehingga membasuhlah oleh ia ahadukum
Ha akan yadahu salasan 3 kali. Salasan 3 kali. Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya salah seorang kamu la yadri, tidak mengetahui aina, di mana batat, bermalam, yakni berada, batat bermalam yakni berada, yaduhu, oleh tangannya. InsyaAllah. InsyaAllah. Mafhumnya apa? Anda beritahu mafhum secara umum dulu. Bila seorang itu bangun tidur, maka Nabi SAW menyuruh, jangan tangan dia tu, bangun tidur, terus apa? Pi celup dalam air. Bahkan kena ambil, basuh di luar. Faham tak? Kerana tangan ini, tak tahu pi letak tak mana. Boleh sentuh kemaluan, tempat-tempat yang kotor. Faham tak? Sebab tu kata para ulama, kata Imam Turmusi dalam hasyiahnya, hasyiah di atas syarah Imam Ibn Hajar, mengatakan sayugia bagi seorang itu hendaklah bila mana mendengar akan hadisnya Nabi SAW, ta'zim akan hadis, membesar akan hadis Nabi. Tidak boleh buat gurau senda. Kerana apa? Kerana ada seorang lelaki Yahudi, bila mana mendengar hadis ini, dia gelak. Dia kata, apa Nabi kamu ni berkata? Sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Nabi kamu kata, kalau bangun jangan duk pi apa? Duk pi celup dalam air. Pasal apa? Tangan kamu ni tak tahu letak tak mana. Nah, tangan aku tang ni lah, tidur ni. Aku tidur sini, tangan aku kat sini. Apa masalah dia? Bila kamu tidak tahu tangan kamu pergi di mana. Nah, tangan aku di sini. Akhirnya dengan sebab memperlekehkan akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qama min naumihi wa yaduhu fi duburi. Dia bangun tidur, tangan dia tu dalam mana? Dalam dubur. Kamu tak tahu sangat kan? Ha, di dalam dubur kamu. Memang dia dalam dubur. Ni tangan ni masuk dalam dubur. Faham tak? Dia faham macam? Ini kerana apa? Kerana memperlekehkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam sebahagian kitabnya apa? Ada orang yang memperlekehkan siwak. Maka dia ambil siwak tersebut, dia letakkan dalam duburnya seorang itu. Maka apa? Akhirnya menyebabkan apa? Allah Ta'ala balakan dia. Apa dia? Mengandung akan lelaki tersebut. Mengandung tu. Mengandung apa? Keluarnya kepala binatang. Faham tak? Lalu matilah orang tersebut. Ini kisah disebut dalam sebagian kitab. Mana tak ingat kitab apa? Dalam kitab. Kita ingat, saya ingat dah Ustaz Arifin ni. Tengok balik. Kisah tu saya ingat kan? Kata orang tu pelekehkan akan siwak. Dia ambil siwak, dia buang dalam dubur. Dalam dubur lah. Kemudian apa? Allah tak takdir apa? Dia mengandung. Faham tak? Pasal dia mempelekehkan siwak. Mengandung. Mengandung keluar apa? Kepala apa? Kepala binatang. Dia tak ingat binatang apa? Babi ke apa? Tak ingat. Binatang tersebut mati. Dia masuk. Dia masih dia pelekehkan siwak. Macam tak? Jaga, jangan sampai kita apa? Mempelekehkan akan sunnah. Walaupun sunnah tu sekecil-kecil perkara daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau kita tengok perkataan, kalau kita bahas, ni hadis fiqh. Idza stayqadha ahadukum min naumihi. Apabila bangun seorang kamu daripada tidurnya, jangan celup air di dalam tempat kita berwudu. Baik, pertama sekali, dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, mengatakan makruh celup tangan dalam apa? Dalam tempat air yang kurang daripada 2 qalah, walhal tangan kita ni tidak yakin adakah suci ataupun tidak. Dalam mazhab kita ni, insya-Allah antum mengaji dalam kitab Muqaddimah Hadrami dia sebut. Dah padam tu. Muqaddimah Hadrami ni lambat lagi lah. Saya kena musalatik dulu. Muhammad. Dah pindah pun tak habis lagi. Habis dah. Cuma buat haji dah je. Apa dia? Makruh celup tangan dalam air kurang dari 2 qalah walhal tidak yakin, walhal syak lah, mudah sikit, walhal syak kesucian tangan. Kesucian
Boleh insya-Allah. Makruh celup tangan dalam air yang kurang daripada 2 qalah walhal kita syak kesucian tangan. Ini kita ada bahan malam ni, insya-Allah bahan mazhab kita lah. Keluk-keluklah mazhab orang lain. Melainkan pada ketika hajat kita ceritalah mazhab lain untuk taklid. Untuk taklid. Qaul. Kita qaul. Nampak? Ya, insya-Allah. Waktunya umum lah. Bukan waktu Waktunya umum, bukan waktu tidur. Saya akan bahas. Dipaham dulu konsep dulu. Anda buat ringkasan untuk bab malam ni. Makruh celup tangan dalam air kurang daripada 2 qalah. Anda bercadang untuk baca hadis hukum. 40 hadis dalam hukum. Tapi kena habis dulu lah 4 robok. Jadi baca hadis hukum tu habis sujak tak baca lagi. Lagi pening. Makruh celup tangan dalam air yang kurang 2 qalah wal hasyak kesucian ni. Tangan kita tak tahu suci ke tak ni. Tak yakin. Kita pun celup dalam apa? Dalam tempat yang kurang daripada 2 qalah. Maka hukumnya ialah makruh. Pasal apa? Kerana masuk dalam larangan ni. Baik. Larangan ni sebut apa? Iza stayqadha ahadukum min naumihi. Apabila bangun seorang kamu daripada tidurnya. Maka Al-Imam Syafi'i mengkiaskan. Faham tak? Akan masalah ini apa dah? Dengan apa? Surah-surah yang lain. Sebab apa? Nabi tegah seorang tu bangun tidur, dia celup tangan dia dalam qalah. Ada dalam apa? Kurang 2 qalah. Kerana tidak tahu kesucian tangan. Takut tangan tu menyentuh tempat najis. Betul tak? Faham tak ni? Makna kata Nabi melarang orang bangun tidur, kemudian buat tangan tu celup dalam air. Takut tangan tu terkena najis. Takut. Maka Imam Syafi'i kata, Imam Syafi'i pun kias. Begitu jugalah segala surah yang mana kita syak kesucian tangan kita. Jadi Imam Syafi'i melakukan kias, maka tidak tertentu dan tidak khusus dengan bangun tidur sahaja. Makna pada semua surah, selagi mana kita syak tangan kita itu apa? Tangan kita itu tidak suci. Tangan kata asal macam ada najis. Faham tak? Sebab itu anda bahas. Kalau kita ayat kurang 2 qalah tak, kita celup tangan kita syak tangan kita suci ataupun tidak, maka hukumnya makruh. Kalau yakin, hukumnya haram. Yakin tangan ni ada najis, kita pun celup, hukumnya ialah haram. Kerana menajiskan air dan menyebabkan membazir harta. Sini, tangan ni yakin ada najis, celup juga haram. Kalau yakin suci, hukumnya harus. Jadi ada 3 hukum. Emma dia yakin suci, harus. Emma dia apa? Yakin najis, haram. Emma apa? Syak, suci ataupun najis, maka hukumnya adalah makruh. Boleh insya-Allah. Dan itulah maksud hadis. Boleh insya-Allah Nawi. Biasa bagi dengar lah dulu. Faham tak? Pak. Biasalah. Faham tak? Nak sabarlah. Buat kena. Boleh insya-Allah mak tu. Nak suruh dobek tu tak dah. Yang mana tangkap. Nak rajin lagi dengar rakaman. Anda dengar balik semua rakaman masih anda semua dengar rakaman balik. Dia anda tahulah. Macam ni tak esok dengar ke tak rakaman. Dengar. Kena dengar lah. Faham tak? Walaupun 2 jam. Faham tak? 2 jam tadi. Faham tak? Kena dengar rakaman. Peni pun kena dengar. Saya ni ilmu. Jadi kita kena dengar. Anda mengaji dengan masyayikh, anda tak dobik, anda dengar balik. Dobik balik sebab apa? Benda tu penting. Banyak fawaid dia. Kalau macam mengaji tanda domi, tanda baris tu tak payah dengar rakaman. Tu tanda dalam kelas je. Lepas tu balik kita talk kita dekat tarak. Tapi kalau mengaji tu ada fawaid, ada maklumat, ada tahqiq, ada iskal, ada macam-macam munaqashah, ada hukum, kena dengar balik. Tulis balik satu-satu. Buat balik khulasah. Jadi perlukan masa. Betul tak betul? Memang perlukan masa. Itu kena ada me time nama dia. Ada satu kaedah baru namanya me time. Maksudnya masa kita dengan diri kita. Bukan duk main game. Masa kita apa? Buat dengan diri kita. Masa kita apa? Meluangkan masa dengan diri kita dengan melihat kitab. Ana suka me time. Ana baca buku. Nak suka baca buku ana. Faham tak? Sama. Boleh insya-Allah. Baca buku pun mat. Baik. Makruh haram atau apa? Harus. Boleh insya-Allah. Idza stayqadha ahadukum min naumihi, bila bangun seorang daripada tidur kamu, termasuk juga apa? Segala surah berlaku syak kesucian tangan. Maka jangan la tu lawa. La makna jangan, betul tak? Mengikut mazhab al-Imam Syafi'i, la ditanggung atas makruh, bukan di atas haram. Al-Imam Ahmad menanggung di atas haram. Imam Syafi'i kata makruh. Apa dalil kamu wahai Imam Syafi'i? Nabi kata jangan, kamu kata makruh.
Kerana melihat kepada elak di belakang. Seorang itu tak tahu di mana dia meletak tangan. Jadi apa? Elaknya ada unsur waham. Maka apa? Tak sayugia kita katakan haram. Faham tak? Kerana la yusaru ilal hurmah illa bitayaqqun. Tidak pergi kepada haram melainkan dengan yakin. Tak pergi kepada haram melainkan bila ada unsur bila. Unsurnya yakin baru pergi kepada haram. Tidak. Bila kita bermuamalah dengan orang tu mungkin duitnya haram, mungkin duit halal. Haram tak bermuamalah dengan dia? Tak haram, makruh. Tapi kalau kita bermuamalah dengan orang yang yakin hartanya haram, haram tak? Haram. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Nyata. Kalau tak nyata, syubhah. Jadi sini apa? La yaghmis. Jangan celup tangannya dalam wadu'ihi. Wadu'ihi apa? Air. Dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i menanggung menanggung murad daripada wadu ini apa dia? Ghalib pada bahasa. Bila disebut wadu, bekas berwudu kena pada bekas yang kecil. Ghalib pada bahasa. Bila sebut wadu kena pada bekas yang kecil. Maka sebab itulah mazhab kita menanggung bila kata bekas kecil kena pada kata barang yang kurang daripada 2 kolah. 200 liter. Tidak, ataupun 215 liter ataupun 217 liter. Dalam kitab Syekh Nuruddin Al-Banjari hafizahullah taala Maklumatin Tuhimmu, dia kata 195 liter. Kalau kita celup dalam 200 liter tersebut, ni ayak 300 liter, 800 liter, kita celup, hukumnya tak makruh. Pasal apa? Dia lebih pada 2 kolah. Andai tangan anta ada najis, ada mudarat daripada ayak? Tidak ada mudarat. Sebab apa? Lebih 2 kolah dan tidak akan menyebabkan najis melainkan berlakunya perubahan. Yang kita dah bahas. InsyaAllah. Wadu'ihi, yakni pada bekas apa? Yang kurang 2 kolah. InsyaAllah. Baik. Di sini juga, di sini mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, dia kata, beza tak di antara masalah najis mendatangi dengan air mendatangi? Tengok je bekah tak? Beza tak air mendatangi dengan najis mendatangi? Beza. Mana dalilnya? Ni hadis. Apa dalilnya? Fala yaghmis yadahu fi wadu'ihi hatta yaghsilaha. Sehingga basuh di mana? Yakni basuh di luar. Syekh, apa beza antara celup dengan antara basuh di luar? Ini para ulama kata berbeza di antara al-ma' warid ataupun an-najasah waridah. Bisa ngaji mak Air mendatangi lain beza dengan najis mendatangi. Contoh, ni bekas, ni najis kan? Ha tak? Ni air. Kalau air mendatangi najis, maka jadi suci. Tapi kalau najis mendatangi air, jadi apa air tu? Najis. Mutanajis. Kan berbeza. Mana apa perbezaan? Apa dalil kamu perbezaan masalah warid maurud ni? Ni hadis ini. Nabi sebut jangan celup, tapi sila basuh di luar. Kalau ikutkan pada falsafahnya, nampak macam sama. Sebab berlaku juga pertemuan di antara tangan kamu dan juga air, tapi berbeza siapa yang mendatangi. Jikalau yang mendatangi itu ialah air, maka air mendatangi, maka air itu sifatnya qawi. Air itu kuat. Sebab tu dalam Subul Salam bahas air ni pasal apa kalau air mendatangi dia jadi suci tempat tu? Sebab air tu dia akan menghilangkan najis sedikit demi sedikit. Maka apa? Sebab tu jadi tempat tu jadi suci. Berbeza dengan kalau najis tu mendatangi air. Najis bila mendatangi air, maka apa? Najis tu kuat, menghilangkan kekuatan air. Tak najis. Jadi insya-Allah. Ni dalil dia. Hatta yaghsilaha, sehingga basuh salasan 3 kali. Jadi nak menghilangkan makruh mesti 3 kali. Kenapa 3 kali? Ta'abbudi. Kenapa 3 kali, Mak? Ta'abbudi ni apa? Yakni kita dengar saja dan kita tidak faham kerana apa. Sebab apa Nabi ulang kata kena basuh luar 3 kali. Jawapannya sami'na wa ata'na. Pasal apa sembahyang subuh 2 rakaat? Ta'abbudi. Sebab hukum ada 2. Hukum hakam syarak ada 2. Pertama ta'aqquli, yang kedua ta'abbudi. Pasal apa haram arak tu haram? Ketumnya haram. Pasal menghilangkan akal. Jadi menghilangkan akal, menghilangkan kesempurnaan manusia. Maka haramnya arak itu ta'aqquli tak? Ta'aqquli, boleh reti dan boleh faham. Pasal apa subuh 2 rakaat? Wallahu a'lam. Ta'abbudi. Ta'abbudi dia kita dengar dan kita patuh tanpa kita mengetahui sebab dan apa elaknya kerana apa. Sama juga pasal apa 3 kali? Kenapa tak 2 kali? Kenapa tak sekali? Sekali madai tak? Syekh, kalau hantar bangun tidur,
Anta basuh tangan atas sekali ya. Lepas tu anta celup, makruh tak? Hukumnya tetap makruh. Anta tak bangun tidur ataupun tangan anta syok ni, cuci ke tak? Anta celup ataupun anta basuh di luar dulu. Anta ambil air basuh, tapi basuh sekali. Lepas tu anta celup. Jawapannya tetap makruh. Sebab makruh? Kerana Nabi telah mengkuat dengan 3. InsyaAllah. Iza ghuyyal hukmu bi ghayatin la yakhrujul mukallafu min uhdatihi illa bistifaiha. Bila dirayah hukum dengan satu rayah, tidak keluar mukallaf daripada uhdahnya melainkan dengan menyempurnakan rayah tersebut. Ni kaedah usul fiqh. Iza ghuyyal hukmu bi ghayatin la yakhrujul mukallafu min uhdatil amri illa bistifaiha. Jadi ingat sebab apa 3 kali? Itu? Ta'abbud. InsyaAllah. Baik. Di sini ada satu masalah fiqh. Nah, satu kita ambil lah. Satu masalah fiqh. Mat kalau bangun tidur atau mat syok tangan mat bersih ke tak? Mat nak berwuduk. Zahir kalamnya jadi dia apa? 6 kali basuh tangan. Betul tak? Sunat berwuduk apa dia? Basuh tangan dulu. Basuh tangan dulu. 3 kali. Lepas tu komok dan beristinsyak. Bila mat syok tangan mat ni suci ke tidak? Ni mat suci ke tangan ke tak? Atau bangun tidur? Jawapannya kena basuh 6 kali. Pasal apa 6 kali? Yang pertama apa dia? Sebelum kita celup kolah. Kalau kolah ni kurang daripada 2 kolah. Contohlah. Dia basuh tangan. 1, 2, 3. Kemudian apa? Kemudian barulah kita celup tangan dalam kolah yang kurang 2 kolah. Kemudian kita apa? Basuh tangan sebanyak 3 kali. Jadi berapa kali? 6 kali basuhan. Inilah yang disebut oleh Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya. Al-Bajuri dalam hasyiahnya. Dan tidak diridai oleh Al-Imam Al-Kurdi. Imam Kurdi kata tak payah. 3 tu kira 3 basuhan wuduk. Tidak ada perbezaan. Dan ini ditarjih oleh Syekhuna Al-Allamah Syibiri. Jadi itu kena mengajilah bab syukur dia. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Elak kepada apa? La yaghmis. Elak pada Muhammad. Sebab apa tak nak celup? Kerana seorang kamu tidak tahu di manakah bermalam oleh tangannya. Makna berada di mana tangannya. Boleh jadi menyentuh pada tempat apa, Mat? Tempat yang bernajis. Kerana pada zaman dahulu, orang Arab ni, mereka sebelum tidur, mereka akan qadha hajat dan mereka akan guna batu. Kemudian, bila mereka tidur, faham tak? Mereka tidur, dan tanah Arab ni panas. Maka akan berpeluh. Jadi apa dia? Imma mereka akan tersentuh, time tidur tersentuh apa? Batu istinja, najis tak? Najis. Tangannya basah. Pasal apa tangannya basah? Pasal berpeluh. Bila berlaku di antara apa? Basah dengan kering. Berlaku tak pemilihan najis? Berlaku. Ataupun tersentuh kemaluan yang mana keluar najis tadi, yang dibasuh apa? Yang disapu dengan batu. Dengan batu, kemudian apa? Kena pula dengan apa? Benda yang apa? Yang basah. Faham tak? Jadi berlaku pemindahan najis. Maka di sini tak, sebab itu Nabi suruh bila bangun tidur, kemungkinan tangan tu ada najis. Faham tak? Kemungkinan tangan itu ada najis. Maka sebab itulah sunat kita basuh sebanyak 3 kali. Dan makruh kita tinggalkan. Makruh kita celup terus. Bagi. Ha? Bangun dalam mazhab kita sama ada apa dia? Tidur belah malam ataupun pada siang. Faham tak? Sebab apa? Imam Syafi'i mengkiaskan seluruh surah masalah jika tangan kita itu syok, ada suci ataupun tidak. Jadi nak ulang balik, tak tahu di mana bermalam tangannya, kerana orang Arab zaman dahulu beristinja menggunakan batu, kemudian mereka akan tidur, kemungkinan tangan mereka akan tersentuh batu istinja, maka berlaku pembinahan najis kepada tangan mereka. Boleh insya-Allah? InsyaAllah. Kemudian Al-Kitab Sadisu wallahu taala a'la wa a'lam. Ni baru mazhab kita lah, mazhab lain ada lagi. Faham tak? Bata, yabit Ustaz. Bata apa dia apa? Dia kata fa innahu la yadri fa innahu la yadri apa? Fa innahu apa? La yadri. Apa? Ahadukum aina batat. Batat tu dia. Bata yabitu. Bata daripada apa? Mat. Bata yabitu daripada akhwat apa? Ha, Azim. Kana. Ha, apa dia kata apa? Apa? Kana apa? Judumnya kata apa judumnya?
Ha. Kana wa amsa wa asbaha وأضحى wa adha wa zalla wa bata. صار Bata maksudnya bermalam, tidak? Kerana itu Imam Ahmad menggunakan zahir hadis, dia kata yang makruh hanya tidur malam sahaja. Dia guna lepas bata barang bermalam. Akhawat kana. Ba ترفع كلام متلس من الخبر تنصيبه ككان سيد عمر ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بريحا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.